Alhamdulillah. Senyum lebar Kak Zaida. Okey, kita dah bersiaran dah. Lambat. Tu muka muka resah sebab lambat. Okey, kembali di program Jom Masak dengan Kak Zaida untuk episod yang ke-175 hari ini dengan menu yang baru. Apa khabar Kak Zaida? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah ya. Dan Doa apa khabar semua viewers kita ya? Yeah. Semuanya sihat dan tenang ya. Semuanya keadaan sekarang memang kena menenangkan diri anda, muhasabah diri. Okey, fikir yang positif. Tak payah pening-pening kepala, just rest. Ada waktu kita tengah untuk kita berehat dan beribadah lah. Dan doa itu penting sekarang ya, doa yang banyak baik. Banyak berdoa insya-Allah. Betul. Dan sama-samalah berdoa ya. Dan stay positif. Yes. Okey, seperti biasa kita beri laluan untuk rakan-rakan viewers kita yang lain dapat notifikasi daripada Facebook dan juga Instagram untuk bagi tahu yang kita ni dah bersiaran. Jadi kita kena tunggu rakan-rakan yang lain dan baru kita mulakan masakan hari ni. Yes. Minta like dan share ya dan komen. Jadi kita dapat sama-sama menonton dengan lebih ramai lagi viewers ya. Okay. Bila ramai viewers, banyak lagi benda kita boleh share masa bersiaran ni. Purpose bersiaran ni kita memang nak share resepi dengan anda dan juga kita pun nak tahu feedback daripada you all dan juga perspektif. Okey. Contohnya lauk macam sebelum ni Kak Zaida, lauk ni hari ni nama yang kita bagi nama yang ini, sampai dekat tempat lain namanya lain. Jadi rupanya sama tapi namanya sebutannya lain ya. Kadang-kadang lain tempat lain namanya ya. Jadi seronok bila kita bersiaran ni ramai-ramai kan. Seronok dibuatnya. Waalaikumsalam. Ramai yang memberi salam ni Kak Zaida. Waalaikumsalam pada yang memberi salam ya. Okey. Okey Ben. Orang Kak Zaida dah ramai. Jom kita masaklah. Kita jangan tunggu-tunggu. Jom masak dengan Kak Zaida. Okey, jom. Okey, minta maaf ya, mungkin ada yang dah lama menunggu dari 12.30 tadi. Okey, hari ni Kak Zaida nak tunjuk kudapan. Boleh dibuat juga lah waktu tu sekarang ni untuk makan atau boleh juga dibuat nak buat meniaga pun boleh ya. Okey, Kak Zaida nak bagi hari ni kuih siput. Kuih siput versi saya lah ya. Kuih siput ni dah ada banyak cara tapi rupa dia sama. Rasa memang banyak rasa ya. Okey, untuk bahan-bahan kuih siput banyak juga bahan-bahannya ya. Okey, 450 gram tepung gandum. Ya, 450 gram tepung gandum. Kak Zaida guna juga 100 gram tepung pulut, 100 gram santan kotak. Saya guna 2 biji bawang merah ya, bawang kecil tu. Ya, lebih kurang 2 biji. Saya guna 1 biji telur, 1 sudu teh kapur, air kapur, 1 sudu makan rempah kari ikan, 1 sudu makan lada serebuk, 10 gram udang geragau. Bukan udang kering ya, udang kering agak busuk baunya, ni udang geragau. Ataupun udang pepai pun boleh yang kering. Ya. Kemudian saya guna juga 1 sudu makan daun kari yang telah saya goreng dulu kemudian diramas. Okey. Kemudian kita guna juga 100 gram margarin, 1 sudu teh jintan manis, 1 sudu teh serbuk perasa, 2 sudu teh garam, 130 gram air dan sedikit daun kari. Apalah bio dekat belakang tu ya. Bila dia dah ramai buat kerja tu dia macam seronok. Ya. Okey, saya ulang lagi sekali, banyak ya bahan-bahan untuk kuih siput kita. Sebab itu kuih siput ni kalau orang jual mahal ya. Dia tak macam muruku pun tak boleh fight harga dia. Harga dia memang mahal ya. Sebab mungkin bahan-bahannya muruku pun tak boleh fight. Muruku satu botol besar tu pun boleh jual paling-paling pun 15-20. Kuih siput ni bekas kecil je pun dah mahal ya. Dia tak ada yang sampai botol besar tu orang tak jual.
Kalau 1 kilo pun mungkin 30 lebih ya. Dia lagi mahal dari muruku. Sebab mungkin bahan-bahan dia banyak kot ya. Okey, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk kuih siput kita. 450 gram tepung gandum, 100 gram tepung pulut, 100 gram santan, 2 ulas bawang merah, 1 biji telur, 1 sudu teh air kapur, 10 gram udang, ni udang pepai ya, udang pepai. Kak Zada dah basuh ni, tinggal nak kisar je nanti. Udang pepai kering, bukan udang pepai basah ya, udang pepai kering. Kemudian 1 sudu makan cili serbuk, 1 sudu makan rempah kari ikan, 1 sudu teh. No, setengah sudu makan ya untuk jintan manis, 1 sudu teh serbuk perasa, 1 sudu makan daun kari yang telah saya goreng dan saya ramas, 100 gram margarin, 2 sudu teh garam, 130 gram air dan sedikit daun kari untuk digoreng nanti ya. Okey, cara dia senang aja, masukkan semua bahan-bahan. Jadi untuk jintan manis, serbuk lada dan juga rempah kari semuanya setengah sudu Satu sudu makan, setengah sudu is jintan. Jintan hanya Setengah sudu makan. Setengah sudu teh ya. Setengah sudu teh. Setengah sudu makan. Dah saling ke you all? You all dah saling ke? Banyak bahan-bahannya ya. Okey, kita masukkan semua bahan-bahan ya. Masukkan semua. Ni daun kari. Mariati Arifin buat Rempah kerja kari. beramai-ramai memang seronok. Gurau senda dan macam-macam cerita keluar. Hikayat 1001 malam tak habis. Rafidah Ahmad Rahim, Assalamualaikum Kak dan Bella. Masak apa ni? Baru masuk jelas di Singapura. Kita tengah menu untuk hari ni adalah Masuk semua ya. Sorry. Menu hari ni adalah menu Kuih siput. kuih siput. Ni tengah-tengah tak ada kerja ni kat rumah. Nak suruh anak-anak mengintil. Ya. Ya. Okey. Kita perlu kisar ya. Ya. Ini apa ni? Udang geragau ni. Nurlita Ismail, salam panjang dan Bella. Kalau nak jual berapa ayam sekilo? Kilo 30, 35 macam tu lah ya. Okay. Ni Kak Zada nak kisar dia. Kita akan kisar bersama dengan air yang kita dah timbang tadi. Jangan ambil air lain ya. 130 Yang tadi tu. Nanti kan takut terlebih pula airnya. Kenapa tu? Kita kisar di belakang je lah ya. Saya suruh budak saya kisar ya. Kenapa Tak tahulah kenapa. Dia tak pusing. Dia tak nak. Okey, sebentar ya. Okey, suka kuih siput, nak gentingnya bercinta. Memang betul. Sebab tu Kak Zaidah kata, harga dia tak boleh lawan. Dengan apa-apa kudapan pun, untuk kuih siput ni memang mahal ya. Untuk saiz yang kecil, selalunya kontainer kita jumpa pun tak ada orang jual besar-besar, betul tak? Jadi kalau yang kecil tu harganya pun dah RM20 ada. Saya pun pernah jumpa juga. Mahal lah. Kuih siput ni memang mahal. Sebab nak buat dia pun satu-satu tu. Kan? Okey, kita akan gunakan ini untuk kita punya garam, 2 sudu teh garam. Okey, kita teruskan mixing Sementara tidak akan Zaidah tukang tengah apa? Tengah blendkan bahan tadi ya. dia kasih saya blender yang tak boleh pakai. Okey, so air kapur. Okey. Ni air tadi. Robi Bai ni kata okey, minta maaf. Tadi air kapur 1 sudu teh. Robi Bai ni, salam Kak Zaidah and Bella. Terima kasih. Menu hari ni kuih siput, resepinya menarik ni. Lain sikit sebab daun kari tu digoreng dan diramas-ramas. Mahal ni. Nak jual
Sebab susah nak gentil-gentil tu, lambat. Ya, Dia betul. memang lambat ya. Sebab tu harga dia mahal. Zarina Mango tanya, kalau tak nak bubuh udang kering boleh ke? Boleh. Fauziah Omar, nanti boleh ajar buat kacang goreng tepung crispy. Wah, sedap tu. Okey, yang ini yang dah di-blend tadi Tadi ya. Okey, kita blend tadi 2 ulas bawang merah bersama dengan udang pepai Kalau ini kalau tak nak pakai mixer pun boleh. Nampak boleh guna tangan Nur Hidayah tanya, kalau tak letak air kapur jadi tak? Jadi cuma dia tak berapa rangut lah. Air kapur tu untuk nak rangut tadi. Kalau tak nak letak tak apa. Ini yang jenis bukan kelas ya. Yang ini yang jenis kapur. Ada orang buat gas ya. Ini pasal kita pakai tepung pulut, jadi dia agak lembut lah. Ada udang pepai lagi tak? Ini je dia dijual dalam paket ataupun kilo. Dia tulis itu udang pepai ataupun dia ada 2 jenis ya. Satu udang pepai, satu lagi udang geragau. Udang pepai dia agak coklat sikit daripada udang geragau. Geragau dia more tu macam putih-putih sikit. Sebab dia halus kan? Dia ni udang yang jenis kering ya. Ni bukan udang kering yang tu tau, udang kering tu mahal. Okay, kita adun dia sampai dia rata lah. Tak perlu sampai kembang sangat. Just dia rata sahaja. Muhammad Ilham Lelo. Hai, Assalamualaikum Puan Sada Ikabel. Waalaikumsalam. Sedapnya kuih siput. Salah satu kudapan favorite. Thank you, share recipe. No problem you all. Ya, Irawan Zira. Memang kalau kita letakkan udang pepai kering, memang lagi sedap. Lagi sedap lah. Lagi sedap. Lemak. Okay, dah siap. Dia lagi lemak ya. Bila letak udang, dia lebih lemak. Itu dia. Inilah rupa teksturnya. Okey, kita dah siap. Dia nampak tu. Inilah teksturnya. Okey. Okay, harapnya rakan di Instagram nampak Okey, Kak Zara akan keluarkan. Alright. Ini rupa dia. Inilah rupanya. Okey. Jadi ini sesi untuk kita menggen. Okey, ni rupanya dia. Okay. Kudak-kudak untuk PKP sambil duduk di rumah kan Bella? Ya, betul Nuraiha. Kita kat rumah kan macam-macam aktiviti kita cuba carikan buat di rumah. Contohnya macam kita main board games dengan family kan. Lepas tu kita buat apa lagi? Kita sibuk baca. Dah lama kita tak baca newspaper. Sekarang ni dah baca newspaper pula. Manalah tahu kan. Digital. Kita tengok digital newspaper. Apa lagi? Kita habiskan novel yang tak habis-habis. Kita jadi kita makan kudapan ni sebagai sampingan. Tak adalah boring sangat kan. 100 gram tepung pulut, betul ke Fazilanan? Ya, betul. Tepung pulut 100 gram. Betul Fazilanan. Maksu, salam Kak Sada dan Bella. Waalaikumsalam. Kuih siput memang sedap, salah satu menu hari raya. Betul. Hari raya ni memang orang cari ni ya. Wajib. Wajib Okey, so now ni Kak Zara guna acuan yang ni. Ya. Actually saya ada acuan yang kayu tu, tapi bila dicari tak jumpa. Ya. Biasalah dan kita nak buat tadi tu tak jumpa. Yang itu agak tajam sikit dia punya ni, agak dalam sikit. Jadi yang bentuk ini dia plastik lebih kan? cantik. Ni plastik yang murah. Jadi dia rupa dia pun macam tak berapa apa. Nampak tu. Sekejap ya, tunggu dia kena angin sikit bagi dia. Bagi dia kering sedikit. Rohaisa Abbas, salam Khamis dari Kelang. Oh hai orang Kelang. Nostalgia betul kuih siput ni pada saya. Masa kecil-kecil dulu kena paksa gentil kuih ni malam-malam masa bulan puasa. Mula-mula seronok sangat sebab buat ramai-ramai. Lama-lama tinggal kita seorang saja yang nak menghabiskannya. Kalau tak, siap kena marah dengan mak.
seronoknya. Makan cepat ni ya, nak buat dia lambat. Kalau kita makan tu laju je. Tapi bila nak membuat dia tu, satu kontainer yang harga RM20 tu sekejap dah habis. Sekali hadap ya kata orang. Kalau macam ni, kalau nak buat ni punyalah lama. Ya. Itu yang membuat kat rumah tu kecil-kecil, bila dapat makan sikit tu geram aja. Okay, tengok macam ni lah. Jadi you all harapnya you all ada acuan ya di rumah. Senang, acuan ni mana-mana boleh dapat. Di pasar raya pun dah ada ni. Ya, tapi kalau dapat yang kayu tu dia lagi cantik dia tajam. Dia punya ni dalam, jadi dia punya line tu lah lagi clear. Ya. Ya betul Sis Ida Salmi, senang kat saya dah ada mixer ni, tak payah teruk menguli kan. Tak payah uli. Kalau tak ada mixer, uli je lah ya. Ada soalan ni, Mariati Arifin tanya, cencaluk dibuat dari udang geragau kan? Ya betul. Udang geragau ni sedap udang pepai, dia macam lebih kurang adik-beradik juga ya. Dia anak udang tu. In case kalau nak guna udang kering boleh ke? Nur Kayangan tanya. Boleh, udang kering yang biasa lah. Cuma udang kering dia bau dia kuat sikit lah. Ya, kalau tu kurangkan sikit lah. Ruby binti Ahmad tanya, boleh ke kita uli pakai tangan? Boleh, tak ada mixer pakai tangan. Cuma Kak Zara dah ada mixer, so I pakai mixer je lah. Boleh je uli pakai tangan. Sama je cara menguli dia ya. Okay, yang baru masuk ni, ramai mesti yang tertinggal lah untuk resepi awal-awal tadi kan. Okay, Bel bacakan ya. Banyak ni bahan-bahan yang kita gunakan. So that no wonder lah satu kontainer yang kecil tu harganya sebab katanya tak boleh lawan. Muruku pun tak boleh lawan dia. Ya, Muruku pun tak boleh lawan harga dia ya. Alright, dia okay. Memang mahal ni. Salin ya semua. Okay, fokus dengar ya. 450 gram tepung gandum, 100 gram tepung pulut, 100 gram margarin, 100 gram santan, setengah sudu makan jintan manis, 1 sudu makan serbuk cili, 1 sudu makan rempah kari ikan, 1 biji telur, 10 gram udang geragau kering, 130 gram air, 2 sudu makan daun kari yang digoreng dan diramas katanya. Saya nampak tu yang hijau-hijau bintik. Itu adalah daun kari ya yang digoreng. 1 sudu teh air kapur. Itu adalah bancuhan yang dicampurkan semua ya. Jangan lupa, yang ini bahan yang perlu di blend ataupun dikisar. 2 ulas bawang merah, bersama dengan tadi 10 gram udang geragau kering. Kemudian yang akhir sekali 2 sudu teh garam. Kita ulikan semua. Okey, lagi satu perlu diingat ya, waktu kita nak kisar bawang bersama dengan udang tu, kita gunakan air yang 130 tu. Jangan ambil air lain pula, nanti dah jadi lembik nanti ya. Ya. Okay, senang cerita bila nak kisar tu, air 130 tu kita pakai je semua untuk blendkan untuk bawang dan juga daun pula udang geragau kering. Tadi, ya. Jangan ambil air lain pula, nanti kan jadi lembik pula kan. Okay, nak saya ulang lagi ke? Okay, saya ulangkan lagi sekali ya. Sementara nak tunggu Kak Zaidah tu menggentil tu
Okey, lagi sekali. 400 gram tepung gandum, 100 gram tepung pulut, 100 gram margarin, 100 gram santan, setengah sudu makan jintan manis, 1 sudu makan serbuk cili, 1 sudu makan rempah kari ikan, 1 biji telur, 2 sudu makan daun kari yang digoreng dan diramas, 1 sudu teh air kapur, dan 2 sudu teh garam. Ini untuk bahan kering ya. Untuk bahan basah, 10 gram udang geragau kering, pastikan kering 130 gram air, dan 2 ulas bawang merah. Jadi 3 bahan yang terakhir saya bacakan tu perlu dikisar bersama-sama, kemudian dibancuhkan sekali dengan semua bahan-bahan kering yang saya sebutkan, uli hingga dapat bancuhan seperti ini. Tada! Okey. Kemudian kita gentil macam Kak Zaidah buat ni. Katalah sekiranya perempuan mengandung banyak, ini jangan didedahkan terlalu lama pada angin ya. Yang mana? Ni. Perlu ambil sikit-sikit, kemudian ditutup dengan kain lembap ya. Sebab kalau dia keras, nanti dia tak nak jadi bentuk siput tu. Dia tak nak melekat nanti ya. Dia akan terbuka waktu kita goreng nanti. Okey, kita tengok Kak Zaidah menggentilnya lagi. Sekejap lagi kita dah boleh goreng. Saya dah panaskan minyak. Alright, jadi saya dah sharekan resepi. Jadi dah salin tu, InsyaAllah ada rezeki boleh pergi keluar beli barang dan buat di rumah sendiri. Okey, ramai yang masuk. Sekarang ni kita sedang membuat menu hari ni adalah kuih siput. Ya, kita make sure that dia tidak melekat ya. So that nanti bila kita menggoreng dia sebiji lah. Sesuai sangat kuih siput ni jadi kudak-kudak masa PKP ni. Makan je sekarang ni. Ya, berjaga-jaga ya you all. Bahan-bahan pun tak susah nak dapat ya. Kita risaukan dengan virus yang di luar. Jadi jangan mengundang penyakit yang lain di rumah. Jadi makan berpada-pada ya you all. Jaga kesihatan. Bak kata Kak Zaidah kalau boleh makan buah dengan sayur banyak-banyak. Ini orang panggil apa? Selingan. Tapi ni pun kalau nak beli pun biasanya ini payah juga nak dapat dia kuih siput ni dekat nak raya baru keluar ya. So jadi yang mana nak berniaga tu bolehlah cuba ni resepi ni untuk jualan raya nantilah. Ya. Nur Hidayah, kalau tak ada acuan tu boleh pakai gunting tak? Tu dah jadi kuih gunting pula. Mungkin cuba ni itu dah jadi kuih gunting ya. Kuih gunting pun boleh juga. Cuma kalau kata kuih siput bentuknya kenalah macam siput. Kalau garpu boleh ke Kak Zaidah? Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita tekan nanti berlubang. Tekan garpu jadi lain pula kan. Dia kena ada acu ni. Tapi sekarang dah tak susah lah. Ni jangan murah je ni, RM1 lebih saya beli ni. Senang ini lagi senang lah daripada kayu bila saya buat ni Sebab dia ringan. Kalau kayu tu dia agak berat ya. Jenuh tangan kita nak tu. Kita mungkin kena buat macam ni lah kalau kita pakai kayu tu. Tapi still kita nak kena mengangkat dia. Macam ni ringan. Benda ni ringan. Cuma dia punya line ni tidak dalam sangat. Jadi tak berapa cantik lah kalau kita menggoreng. Selalu cerita yang kita dengar dengan kuih siput ni, selalu batch yang awal-awal mesti cantik.
Dia dah makin lama. Dia masuk batch yang kedua. Dah tak ada Batch rupa yang siput dia. ketiga tak tahulah rupa apa. Siput ke? Mungkin bukan siput ke? Jadi macam kuih cekut dah. Kuih cekut. Nurmala Syahid kata kalau tak ada acuan boleh potong macam kuih gunting. Dia jadi kuih gunting lah. Dia jadi kuih gunting lah. Jangan cakap kuih siput. Nanti orang kata apa kuih siput, tak ada rupa siput lah. Itulah. Rasa tak ada masalah. Rasa sebab kuih siput ni pun banyak besi ya. Ada yang rasa lemak saja, tak ada pedas. Yang ni agak pedas sebab kita ada rempah, kita ada udang, kita ada cili serebuk ya, ada daun kari. Yang ni yang jenis pedas. Itulah, inilah daun kari yang ini yang fresh ya. Kalau untuk kita bancuhan kita perlu goreng dan kita apa nama tu Kak Zaidah? Kita goreng dan kita ramas tu. Yes. Assalamualaikum Puan Zaidah, lambat join. It's okay Haliza Zahidi. You're here now. Kita dah boleh goreng sekarang ni ya, yang kita buat ni. Sikit lagi. Nur Raihan kata betul Puan Zaidah. Memang makan sambil duduk anak-anak menantu panggil pun boleh terdengar. Ini memang kalau tengah-tengah berkurung kat dalam ni, eloklah buat ni. Kan, jadi anak-anak tu adalah benda dia nak mengunyah. Ada yang sampai leher pun, tengkuk pun sakit. Buat kata Samia Sanan, boleh sakit tengkuk nak menggentilnya. Ni ada anak ramai kat rumah ni, so dia orang gentil. Belikan acu ni lebih 2-3. Itulah dia. Bak kata Bella Syamsul dulu masa arwah mak buat kuih siput, anak-anak and abah yang turun padang menggentil seronok. Kita semua memang kerja dulu-dulu memang buat benda ni lah. Berbesin tau dia orang buat, bukannya pakai kilo dia orang kalau buat. Tapi orang dulu tak ada sukatan dia main agak-agak. Kak Zaidah, ada soalan ni Mas Mak Tovi tanya. Kak Zaidah, kalau ganti ikan bilis nak kena goreng ikan bilis dulu tak? Ikan bilis ialah kena goreng dulu, tapi bau dia tak sama ya. When you do ikan bilis, the smell tu dah tak sama macam kita pakai udang geragau. Udang geragau is so better dia punya bau, dari segi bau. Dia lagi aroma yang membangkit Api yang sederhana ya, minyak panas, kemudian kita perlu kecilkan. Sebab apa dia ni kadang-kadang nampak macam kecil, tapi susah juga nak memasakkan dia sebab dia agak tebal di bahagian dalam tu. Kitchen Mai. Okey. Assalamualaikum. Kalau nak cari resepi yang sebelum-sebelum ni guna iPad boleh. I think iPad boleh kot. Saya rasa mobile phone sahaja yang masalah, masalah sebab dia limitkan untuk beberapa video saja yang kita boleh tonton. Jadi mungkin you boleh try, mungkin iPad boleh sebab iPad dia lebih kurang macam desktop kan. So I think boleh. So you just scroll sampailah episod yang pertama. Memang semua video ada. Semua episod dari yang pertama hinggalah ke 175 hari ini. Latif, Assalamualaikum Kak Zaidah dan Bella. Memang kegemaran kuih siput. Kalau raya mesti buat, tapi macam tak sama aja resepinya. Nanti cuba mesti sedap. Makan sampai tak berhenti mengunyahnya. Salam Kak Zaidah dari Singapura. Saya suka makan kuih siput ni. Sedap. Tapi susah nak dapat di Singapura ni. Terima kasih kongsikan resepi ni. Nak try buatlah untuk raya tahun ni kan. Dira Rasul. Boleh lah. Kak Aziz, terbaik Kak. Thank you. Kongsi resepi kuih siput ni, kuih tradisional kita zaman dulu-dulu. Yes. Zaman mak-mak kita dulu ya. Okey. Amboi, Bella ulang balik resepi boleh sayang. Boleh sayang. Kita repeat lagi Okey, sebab kita untuk nak pin masih tak jumpa lagi yang type resepi dan saya boleh pinkan. Jadi untuk saya nak type di sini memang panjang ya. Jadi minta kerjasama you all. Terima kasih banyak-banyak yang menonton. Kalau boleh komen dan saya akan pinkan. Tengok kerjasama. Yang penting itu kerjasama ya. Okey, 450 gram tepung gandum,
Salin. Kita mulakan dengan 450 gram tepung gandum, 100 gram tepung pulut, 100 gram margarine, 100 gram santan, setengah sudu makan jintan manis, satu sudu makan serbuk cili, satu sudu makan rempah kari ikan, satu biji telur, 2 sudu teh garam, 2 sudu makan daun kari goreng dan kita ramas ya, jadi dia jadi hancur. 1 sudu teh air kapur. Itu bahan-bahan yang kering ya. Jadi masukkan di dalam bowl. Kemudian bahan basah, 10 gram udang geragau kering, 130 gram air dan 2 ulas bawang merah. Yang ini kita perlu kisarkan ya. Kisarkan dulu. Jadi 3 bahan yang akhir saya bacakan tadi. Campurkan semua di dalam bowl. Bowl untuk mixing ataupun bowl untuk per hand mixing pun boleh. Jadi bancuhkan semua. Alright. Harapnya you all dapat ya resepi. Ina Haji Ahmad, buat kuih siput samalah macam buat kuih bijan rotan tu. Kena buat kecil-kecil. Memang ngantuk nak habiskan buatnya. Makan sedap. Makan sekejap je habis ni. Ya. Buatnya tu nak ginting satu-satu ya. Ya. Dia kalau tebal sangat pula dia tak masak nanti dalamnya tu, ya. Okey, ada okey dah ada yang sharekan. Tapi yang awal-awal tu pun salah sister. Bukan 400 gram ya Laura, 450 gram. Okey, thank you so much for sharing. Mungkin boleh Laura boleh betulkan resepi di situ dan komen kembali. Rohaya Basri kata, Assalamualaikum Puan Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Dulu kuih siput ni arwah mak selalu buat. Mak siapkan dulu kita anak-anak tukang gentil. Dah lama tak buat sampai dah lupa dah resepinya. Terima kasih Puan kerana share resepi ni. Yang mengandung ni mak kita. Kita hanya tolong gentil aja. Banyaknya jenuh gentil. Banyak ya, Cik Rogaya. Besar. Ya. Warna dulu dia memang agak-agak aja ya. Sisi Dasami pun ada sharekan resepi tu, tapi ada pembetulan sedikit ya untuk tepung gandum, bukan 400 gram. 450. 450 gram ya untuk tepung gandum, bukan 400. Okey, dah nak siap dah. Warna tu dah cantik. Api jangan besar ya perempuan. Takut nanti garing di luar, dalamnya tak masak ya. So kita make sure that masaknya tu serata sampai ke dalam. Okay, thank you so much. Zuliati Ibrahim pun ada sharekan resepi, tapi pembetulannya bukan 400 gram, 450 gram tepung gandum ya. Tak ada gula Nurihan Idris. Saya tak letak gula ya. Kalau perempuan nak letak gula pun boleh. Kalau nak letak gula tu berapa banyak? Dalam Lebih kurang makan ya. Kazara tak letak gula ya, sebab saya mandi tu saya rasa dapat daripada udang tadi ya, udang geragau tu ya. So saya tak letak lah. Kalau perempuan rasa nak letak gula boleh. Okey. Satu sudu makan ya. 450 gram Fazilah Muhammad Ismail. Betul, 450 gram tepung. Saya tersalah sebut ke tadi? Kalau saya tersalah sebut minta maaf. Minta maaf. 450 gram ada. 450. Nak siap cepat kena ada 4-5 orang tolong menggelek kuih siput kat papan tu. Dulu saya buat dengan anak-anak, beli 5 papan menggelek. Anak ada 8 orang semua. Wah, banyak tentera. Best. Kalau 8 tu memang kena masak lah, kena buat sendiri. Kalau beli memang tak cukup depan. Okey, sekarang ni dah nak masak. Kita tinggal masukkan daun kari ya. Jadi daun kari yang terakhir daun kari. Dia ada
ada bau daun kari pada kita punya. Walaupun dah ada daun kari di dalam lain, bacuhan. dekat luar ni pun lain ya. Okey, dah sedia untuk diamkan. Kan nostalgia sangat, ramai yang sharekan waktu-waktu zaman-zaman dulu ya, bersama mak, bersama tok, nenek ya. Ini sangat nostalgia ya ni. Ruby binti Muhammad tanya kat loyang tu, kita tabur sedikit tepung boleh tak supaya tak melekat? Dia tak melekat lah puan. Dia tak melekat. Saya buat tadi tak melekat. Tapi jangan lagi timpa banyak. Kalau nak tabur pun boleh. Tinggal lagi bila you tabur tepung, kalau you goreng, minyak you akan mudah kotor. Minyak yang menggoreng tu nanti akan kotor ya, sebab ada serbuk tepung pada nanti minyaknya tu akan cepat hangus. Minyaknya tu ya. Jadi kalau macam ni, minyaknya ni cantik lah kalau kita goreng. Oh ya ke Mas Latif? Betul lah saya tersebut 400. Minta maaf. Okey, pembetulan. Minta maaf ya, ada kesilapan di situ. Jadi betulkan ya, bukan 400 gram tepung gandum, 450 gram tepung gandum. Mohon maaf ya, terlepas di situ. Bagus juga ya kita repeat order. Wow. Mari cepat repeat order Kak Zaidah. 450 gram ya tepung gandum. Oh ya ke, minta maaf Sida Sami pun you all pendengar 400 gram ya, minta maaf. Boleh betulkan cepat betul, nanti Pat Bel boleh pin kan 450 gram tepung gandum, yang lain semua betul. Okey, 450 gram. Okey, Bella, udang kering boleh kan? Boleh, buat kata Kak Saida. Norma Osman, baunya dan bau juga udang kering agak kuat daripada bau udang pepai atau udang geragam ya. Yes. Ya ke, minta maaf. Itulah mula-mula tadi Bella sebut 400. Sorry. Minta maaf you all. Jadi tolong minta ya copy paste. Jadi bolehlah kita ni saya pinkan resepi ya. Okay, mana tu you all? Siapa yang dah salin resepi tadi, pembetulan 450 gram tepungnya, bukan 400 gram. Okey Bel, ni yang Kak Zada dah buat awal tadi ya. So kita goreng lagi sikit. Untuk nak banyak akan dia nampak banyak. Right. Nur Ashikin Ahmad, nostalgia buat kuih siput ni betul-betul pakat buat seorang sikit sambil ngadap TV. Masalahnya kalau ngadap TV ni ada satu masalah ya Kak Zaida. Bila kita tonton TV tu, mata ke lain, movie dah habis, kita yang dekat dalam bowl ni tak habis-habis. Masalah juga. Maniti Arifin kata dulu arwah nenek saya panggil Mak Wan akan ajak saya buat kuih ni sampai ngantuk-ngantuk. Kadang tu sampai merajuk. Katanya nanti bila orang tanya siapa buat, Maria tak bangga kalau mak kata ni air tak bangga ke kalau mak kata ni air tangan awak. Al-Fatihah untuk Mak Wan. Nostalgia betul lah. Nostalgia sungguh. Jadi kuih memang susah ya. Dan sebenarnya pun orang malas nak buat ni. Okey. Okey, alhamdulillah kita dah jumpa dah. Resepi yang complete. Thank you so much Mas Mak Tobi. Okey, thank you so much juga yang lain. You all yang lain pun dah postkan tadi. Cuma minta maaf saya tak dapat nak pinkan sebab ada kebetulan ada pembetulan yang perlu dibuat. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Anyway, minta maaf juga daripada saya. Hilah daripada saya daripada 450 gram jadi 400 je. Minta maaf ya. Lembik pula ya. Okey, satu round lagi saya goreng dan kita boleh tengoklah hasilnya. Okey, Ritz Liayus 130 gram untuk air. Yes, bukan 100 gram ya, 130 ya. Dan perempuan guna air yang 130 tu untuk kisar bawang tadi bersama dengan udang. Jangan ambil air lain, takut nanti adunan dia jadi lembik. Ya. Kalau lembik nanti dia susah nak buat bentuk siput tu. Dia akan melekat nanti dia acu. Ya. Okey, lampu. Sorry Sekejap lagi ya. Kita tunggu sekejap lagi. Tengok tu satu set dah siap.
Aliza Gani, ada tips ke nak rangup saya lepas goreng best? Selepas goreng best makan dah masuk bekas nak bila nak makan dah liat lemau. Cubalah resepi ni ya. Cuba resepi Kak Zaida ni. Sebab kita tahu air kapur, mungkin boleh menahan sikit lah dia punya rangup tu. Tapi dia bukan keras ya. Ada juga yang jenis gigit kena kunyah ya. Yang ini agak-agak perui jugalah. Okay, ini yang siapa yang tanya untuk apa tu? Acunya, this is the acuan. Plastik ya Kak Zaidah pakaikan hari ni. Senang pakai plastik. Dia ringan, senang sikit kita nak handle. Ya. Yang ini. Okey. Siap satu set lagi. Di Instagram nampak ke? Ini adalah acuannya ya. Yang Kak Zaidah gunakan. Yang kayu pun boleh. Tapi kayu buat kata Kak Zaidah berat. Berat itu yang masa kita kecil-kecil dulu pakai yang kayu tu. Lenguh tangan dia. Yang ini sekarang ni dia dah keluar plastik. Cuma plastik yang Kak Zaidah dapat ni, line dia tu tak berapa clear. Okey. Siap Bel. Ini dia ya. Kuih siput ala Kak Zaidah. Kalau perempuan tengok dekat-dekat dia tak berapa nampak dia punya line ya. Sebab kita punya acuan ni tak berapa terang. Tapi bolehlah, rasanya sedap. Yang penting rasa sedap. Okey, dah siap kuih siput kita. Ada Kak Zaidah, line tu nampak tu Kak Zaidah. Ada line dia nampak. Okey, selesai dah. Ni tengok ni kita punya kuih siput, menu untuk hari ini. Okey. Orang yang sabar je boleh buat kuih ni Puan Zaidah. Alhamdulillah dapat juga resepi yang dah lama saya tunggu kudapan untuk cucu. Bolehlah ni kalau cucu besar boleh suruh cucu ni buat ni. Ya. Kita tolong gorengkan aja. Dah tolong adun ya. Tapi ni pun dah okeylah. Kalau nak lebih kanggup buat halus-halus sikit. Mari Cik Arifin kata rasanya kalau sekarang saya ajak anak buat, mesti diorang kata, "Ma, kita beli je dah." Beli je lah. Tak sanggup kan? Ya, kalau macam tak sanggup nak ngadap Kita sampai setengah jam dah boleh habis ni ya. Nak buatnya tu lama juga. Okey, ada soalan. Faridah Seman. Dia tanya air kapur yang jernih atau yang pekat? Yang jernih, janganlah jernih. Ambil lah, maksudnya air tu dikocak-kocak, di godak-godak lah dengan kapur tu. Bukan pekat sangat lah, sedang-sedang. Jadi kalau yang jernih tu bukan air kapur dah tu, air biasa pula kan. Mana datang kapurnya? Kita kena kacau kapur tu. Tapi bukan yang pekat ya, yang cair. Okey, last sebelum saya tutup. Sebab tadi ada sebutan yang salah. Jadi saya repeat lagi ya. Sebelum you all end live, sila salin sekarang. Okey, dan juga sebentar lagi tim Simply Sugar akan postkan bahan-bahan penuh untuk menu hari ni. Last ya, saya bacakan ya. Harap you all bersabar ya, jangan marah-marah. Harap bersabar. Patience is a virtue. Sabar itu separuh daripada iman you all. Okey. dan bila kita salah, kita semua sabar. Okey, baik bacakan. 450 gram tepung gandum. Salin okey? Salin. Dan ada juga resepi tu yang dah pinkan. Tak apa, Bel bacakan lagi sekali untuk tidak confusekan siapa-siapa. 450 gram tepung gandum, 100 gram tepung pulut, 100 gram margarine, 100 gram santan, setengah sudu makan jintan manis, 1 sudu makan serbuk cili, 1 sudu makan rempah kari ikan, 1 biji telur, 2 sudu teh garam,
2 sudu makan daun kari goreng. Dan kita perlu ramaskan dia ya untuk hancurkan dia. 1 sudu teh air kapur. Itu bahan yang kering. Untuk bahan yang basah, 10 gram udang geragau kering, 130 gram air, dan 2 ulas bawang merah. Okey, check betul tak? Yang you all salin. Harapnya tak salah Okey, tak ada confusion tak ada kekeliruan. Okey, Bel dah bacakan semua resepi. Yang ini resepi penuh ya untuk menu hari ini. Jadi semua bahan yang Bel mention tadi dari awal, yang ada yang terlepas ataupun tengok macam mana Kak Zaida bancuh, masukkan semua bahan dan kita bancuh. Kalau tak ada mixer, uji pakai tangan pun boleh. Okey, alhamdulillah selesai dah menu untuk kita hari ini dan minggu ini. Minggu ini. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Kak Zaida nampak terpeluh-peluh. Kesian Kak Zaida. Hai Bella, hai Puan Zaida nak tanya, kena sangai tak jintan manis tu? Kena. Jintan-jintan kalau yang jin yang kita masuk dalam makanan, kita kena sangai dulu. Kalau macam kita nak menumis ke apa tu tak apalah, tapi kalau yang kita nak masuk macam ni, kita kena sangai. Baunya tu. Bau kita dapat aromanya. Okey. Jintan manis tu jintan biji ya? Bukan serbuk Bukan serbuk, jintan manis biji. Jintan biji kalau tak ada, tu pakai je lah yang serbuk. Pun boleh lah. Cuma kalau Kak Zaida kata gitu boleh lah maksudnya. Boleh lah. Cuma kalau ada jintan kasar-kasar tu, kita nampak lah dekat kulit siput ni. Okey. Mahdi Arifin kata kalau buat ramai-ramai ni, mak-mak je yang gentil, anak-anak hilang entah ke mana. Dah masak baru nampak. Macam terasa pula. Kekes anak-anak. Macam itulah dia. Okey. Okey, Bella, tepung pulut guna brand apa ya? Kak Zaida pakai Gajah. Gajah 3. Gajah 3. Kalau tak ada tepung pulut, nak pakai tepung gandum saja pun boleh. Boleh juga. Texture dia jalan a little bit different. Sikit je, tak banyak beza. Right. Okay, alhamdulillah. Habis dah. Thank you so much viewers for tuning in. Kak Zaida pun dah kuratan dah tu. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Jadi ada kata-kata terakhir Kak Zaida sebelum kita endkan live hari ini. Okay, moga perempuan berpuas hati dengan resepi kuih siput kita. Perempuan cuba dulu. Kalau sekiranya you nak keras, you jangan tak payah letak tepung pulut ya, letak semua sekali tepung gandum pun boleh juga. Okey, dan harap kita berjumpa insya-Allah minggu depan dengan resepi yang simple dan menu yang simple ya, untuk kita buat sama-sama waktu kita berkurung di rumah. Ya. So harap perempuan berpuas hati dengan resepi hari ini. Harap perempuan dapat cuba ya. Kak Zaida, sebelum kita end, tak maaf, ada ni komen daripada IG, daun kari diiris halus boleh ke kalau tak nak goreng? Nolizat Ismail tanya. Boleh jugalah. Boleh juga. Cuma kalau you hiris tu, dia kalau you goreng, dia senang diramas sebab dia rangup. Jadi dia jadi halus tu, bila kita kisar tu, dia akan dengan sendiri akan hancur tau. Kalau you hiris pun boleh jugalah. Saya suka goreng sebab dia ada aroma dia bila you goreng daun dia. Okay. Alright. Sebab kita kan nak goreng dia, pagi tu dah ada standby, masuk aje dalam minyak panas tu, angkat sekejap, gamas, masukkan aja kat dalam adunan. Okay. Nurah Hanun kata salam Kak Zaida Hanbel. Sedapnya kuih siput favorite ni, kena tengok semula ni resepi Zaida lain dari yang lain. Agaknya ni ada air kapur tu sure rangup kan? Rangup sikit lah ya. Akak tak dapat balik raya, sedih ni, rindu kuih Kak Zai. Ni rakan kita yang ada di Middle East. Okey, jadi stay safe dia di sana. Kita dekat sini pun belum tentu kita dapat bergerak ya waktu hari raya nanti. Kita harap-harap kita dapat sama-sama seperti tahun-tahun sebelum lah ya. Kemungkinan kita pun, pergerakan kita pun masih dikawal ya waktu bulan puasa dan raya nanti lah. So harap-harap semua tak apalah, kita lain dari tahun-tahun yang sebelum ini. Kalau tidak tak ada pengalaman ya. Always look on the bright side and stay positive. Okay, terima kasih banyak. InsyaAllah
jumpa you all minggu hadapan Okey. dengan hari Isnin lah dengan menu InsyaAllah yang ya. lain. InsyaAllah. Doakan Kak Zada panjang umur, murah rezeki dan nasihat. InsyaAllah kita akan berkongsi Teruskan. lagi ya, dengan menu dan resipi yang lain. Okey. So, kita jumpa minggu depan. Okay, bye. Assalamualaikum. Stay safe, stay at home. Bye.